Jam ni. Jam ni. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, tuan-tuan, dapat kita berkumpul pada waktu yang barakah ini untuk sedikit perkongsian berkaitan dengan aspirasi dari Al-Mulk, yang saya pendekkan tuan-tuan sebagai dengan tajuknya Adam. Aspirasi dari Al-Mulk. Pertamanya juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Surau An-Nur atas ruang untuk sesi perkongsian ini. Saya rasa eloklah saya memperkenalkan diri kot. Sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan juga, apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Dan nak terkeluar dah tadi tu apa khabar, tapi kita kontrol lah juga. Tekat mana boleh kontrol lah. Tuan-tuan, nama saya adalah Muhammad Syamsinor bin Abdul Aziz Syamsinor. Jadi bila saya tengok di poster tu tuan-tuan, dia ada tulis ustaz tu, saya rasa seriau tuan-tuan, naik bulu roma, sebab saya memang bukan ustaz tuan-tuan. Jadi saya nak share saja tuan-tuan dengan tuan-tuan berkaitan dengan aspirasi dari Al-Mulk ini. Dan inilah saya memaklumkan bahawa sesi perkongsian kita pada malam ini bukanlah satu kuliah tafsir, sebab saya bukan ahlinya dan mungkin tak sampai kuliah tadabbur. Jadi saya namakan sebagai satu sesi perkongsian untuk pembangunan insan, bagi pembangunan diri saya dan tuan-tuan semua insya-Allah, dan sahabat-sahabat yang mendengar di FB lah jika ada. Jadi tuan-tuan, satu, sebelum kita nak mula tentang surah Al-Mulk ni tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kebiasaannya bila satu benda yang kita buat sebelum kita lena, kita ada ulang buat, maka benda tu adalah satu perkara yang penting bagi kita, betul tak? Contoh, ada orang dia sebelum lena, sebelum tidur tiap malam, dia keluar tidur lah tuan-tuan, dia jadi kuliah di Kodiang lah, tak maaf banyak lah. IC 14 tuan-tuan KL, tapi dia kadang-kadang dia duduk terlepas juga. Jadi benda tu penting pada kita tuan-tuan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah lena, tak pernah tidur kecuali selepas membaca surah Al-Mulk dan surah Sajdah. Jadi tuan-tuan, maknanya ada satu perkara yang penting yang boleh kita ambil apa pengajaran berkaitan dengan surah Al-Mulk ini. Saya yakin dan percaya tuan-tuan ramai adalah yang dah mula baca. Mungkin ada yang dah baca 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, tak kira lah tuan-tuan berapa lama pun yang kita dah baca, tapi amalan tu adalah satu amalan yang ada dinyatakan di dalam banyak hadis-hadis yang sahih insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dalam sesi perkongsian pada malam ini berkaitan dengan aspirasi dari Al-Mulk ini, marilah tuan-tuan jom pakat kita hadam buat bekalan sebelum kita pergi ke sana nanti insya-Allah. Tuan-tuan, dalam satu ayat di dalam surah Al-Qamar yang berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir, yang bermaksud dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran.
maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya. Surah Al-Qamar ayat 17. Tuan-tuan, ayat ini nak menunjukkan bahawa adalah sesuatu perkara yang penting lah untuk kita, selain daripada kita membaca Al-Quran, tapi kita dapat grab, dapat ambil, dapat tarik buat keluar apa peringatan dan pelajaran yang ada daripada surah-surah, daripada 114 surah ni. Jadi tuan-tuan, nak tunjukkan penting ayat ini, ayat dalam surah Al-Qamar ni tuan-tuan, dia bukan dikeluar sekali, bukan pada ayat 17 sahaja. Tuan-tuan boleh baca lagi pada ayat yang ke-22, ayat yang sama susunannya. Walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Satu persoalan, maka ada tak siapa-siapa yang nak ambil pengajaran ataupun pelajaran daripadanya. Ayat ni tuan-tuan, dia bukan ulang 22 sahaja, dia ulang lagi tuan-tuan 32, dan dia ulang lagi ayat ke-40. Menunjukkan pentinglah tuan-tuan. Penting untuk saya dan tuan-tuan sama-sama bila kita baca, kita tarik mai apa dia pengajaran. Dan dalam konteks perbincangan kita pada malam ni, perkongsian kita pada malam ini adalah kita nak tengok apa dia sebenarnya dari segi pengenalan. InsyaAllah malam ni kita tak masuklah ayat 1 ke ayat 2 ke tak. Kita ambil pengenalan dulu berkaitan dengan aspirasi dari Al-Mulk ini, yang mana saya buat strukturnya lebih kurang macam inilah. Saya harap masuk azan nanti, sampai kemudian kita stop saat, kemudian kita sambung sikit, habislah semua benda ni, kiranya tercapailah hajat saya di surah An-Nur pada malam ni, insya-Allah. Tuan-tuan, antara lain kita nak bincang tentang apakah 15 tanda kekuasaan Allah SWT yang ditunjulkan dalam surah Al-Mulk. Kemudian apa aspirasi utama? Aspirasi ni maksudnya kehendak. Bila kita baca surah Al-Mulk ni, dia nak sampaikan apa kat kita ni? Yang duk suruh kita baca, duk galak kita baca tiap-tiap malam sebelum lena. Kemudian kita dijanjikan bahawa surah ini adalah Al-Mani'ah, surah ini adalah Al-Munjiyah dan sebagainya. Pasal apa? Jadi mesti ada something special lah dalam surah ni. Jadi ada kuis juga tuan-tuan, tapi kuis ni saya tak mau bagilah ke tuan-tuan. Saya bagi contoh ya. Sebab selalu ada sahabat-sahabat jemaah kata, cikgu kalau cikgu bagi je soalan ni, kira orang balik lah. Tuan-tuan, biasa sahabat-sahabat jemaah panggil saya Cikgu Syam. Tak ada lagi lah mana-mana, saya ingat mana-mana masjid pun, surau pun, bila dia letak ustaz tu, lagi sekali tu dia panggil saya cikgu dah. Lega sikit, dia tak berasa tetap lutut sangat. Jadi tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk ini kita tengok daripada segi susunan, kita kenal dulu tuan-tuan. Kita recap baliklah untuk siapa-siapa yang dah biasa tentang dalam mendalami surah ini. Dari segi susunan mushaf, dia adalah surah yang ke-67 yang berada dalam juzuk ke-29. Maknanya daripada juzuk 1 sampai juzuk 28 ni baru ada 66 surah. Dan dari segi ayat ada 30 ayat, kita sedia maklum. Tetapi tuan-tuan, dari segi penurunan surah Al-Mulk ini, dia adalah surah yang ke-77. Jadi bila turun ni tuan-tuan? Kalau surah ke-77, dia bila kita tahu bila turun tu, bila kita baca tu, kita dapat menggambarkan apakah suasana dan keadaan pada waktu tu. Pertama kita nak tahulah surah ni surah Makkiyah ke Madaniyah. Tuan-tuan, surah Al-Mulk ini umumnya kita boleh kata, kita tengok dia turun tuan-tuan, dia adalah surah Makkiyah, yang mana kita buka halaman 562. Dari segi kategori surah tadi saya kata surah Makkiyah. Bila turunnya, dia turun ni tuan-tuan, adalah beberapa buku yang saya rujuk mengatakan bahawa dia turun ni pada waktu era-era getir, pada tahap orang kata orang Islam di Mekah ni, masih di Mekah pada tahun ke-10 kenabian. Pada waktu tu tuan-tuan, pak menakan Nabi Abi Talib dah tak ada, isteri Nabi Sayyidatina Khadijah pun dah tak ada, dan orang Islam pada waktu sedang waktu diboikot. Jadi waktu tu kira getir lah. Dan pada waktu itu turunnya surah Al-Mulk ini. Dan perkataan Al-Mulk ini tuan-tuan, dia diulang sebut dalam Al-Quran ni sebanyak 20 kali. Ada bil mulka, adalah dalam pelbagai surah. Dan ada nama-nama lainnya, iaitu sebagai contoh dikenali juga dengan nama Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Dan kita akan bincang sekali lagi lah. Dan jadi bertitik tolak daripada tu tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan satu bentuk analogi dulu untuk nak memahamkanlah cerita kita pada malam ni.
Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan satu analogi tentang perjalanan. Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan tentang lebuh raya Utara Selatan. Yang ni orang duk lalu ni 2-3 hari ni orang duk kata jam teruk ni. Tuan-tuan, dalam mana-mana perjalanan pun kita nak lalu lebuh raya Utara Selatan ni, kita ni biasanya akan membuat persiapan dan persediaan, betul tak? Ada orang nak balik Penang ni tuan-tuan, ambil masa sampai 7-8 jam. Kalau kena raya, cuti sekolah, nak balik Kedah tu, kalau tekat 10 jam tu biasa. Sebab kita tahu dah lah, dengan kereta banyak dan sebagainya. Maka tuan-tuan, untuk mengharungi perjalanan ini, yang ada lebih kurang 805.8 km daripada Johor Bahru tu sampai ke Bukit Kayu Hitam tu, yang ada 29 RNR dan 50 hentian sebelah ni. Dalam keadaan ini, kita akan melaluinya dalam keadaan bersedia. Betul tak? Kita akan habaq, kita akan pesan dengan orang rumah kita, Bu, tolong buat ayak kopi. Buat ayak kopi yang paling kau. Sebab kita tak tahu berapa lama ni, malam ni kita gerak kata lepas isyak, tak tahu pukul berapa esok nak sampai. Kita akan pesan kat anak-anak kita, ni ayah dah beli ayak, dah beli kopo apa semua ni, hampa duduk belakang elok-elok, terus dah buat cempera. Kita pesan siap-siap. Sebab perjalanan tu, cempera tu tuan-tuan, nama tak mahu banyak lah tuan-tuan. Cempera ni maksudnya sudah buat kalut lah. Nak kena ada kamu utara main tang ni. Jadi tuan-tuan, yang saya nak sampaikan adalah perjalanan ni dia mesti ada persiapan. Minyak kita akan bubuh siap-siap. Kita tahu sekali kita kalau cari pasai nak berhenti tapah hajatnya, tak boleh nak masuk. Nak berhenti Gunung Semanggui, sangkut. Jadi kita akan prepare. Dalam apa-apa perjalanan pun, kita nak pergi kerja, balik kerja pun kita bersedia dengan persiapan. Maka tuan-tuan, ini baru perjalanan 805.8 km. Saya ambil highway yang panjang lagi tuan-tuan. Contohnya adalah highway ni, Pan American Highway. Satu highway nu daripada Alaska tu, duduk di sebelah Canada, dia bawa sampai merentas 2 benua nu sampai ke Chile. Chile ni kan negara yang paling panjang, dia punya garisan pantai. Tuan-tuan, perjalanan ni dia ada gap sikit je, dinamakan Darien Gap. Tuan-tuan boleh search lah internet nanti. Dia adalah dalam berapa 100 km kot yang dia ada jalan-jalan tak rasmi lah. Yang saya nak sampaikan, perjalanan ni panjang, 2 benua, 48,000 km, melalui 14 buah negara dan 6 zon masa. Tuan-tuan rasa ada tak orang duk lalu lebuh raya ni? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan search dalam internet, banyak segala maknanya rekod daripada duk cipta. Nak melalui ni, ada yang nak gerek pula, naik basikal. Bicycle lah, orang kampung saya kata bicycle. Kadang-kadang yang kami sebut gerek. Daripada naik basikal, naik kereta, naik van, naiklah segala maknanya. Semuanya kuncinya adalah persiapan. Bawa makanan siap-siap, ada telefon satelit ke apa segala maknanya, semua kita siap. Yang saya nak sampaikan tuan-tuan, sedangkan perjalanan dunia ni pun kita sedia daripada segi kita buat persiapan. Apatah lagi tuan-tuan, perjalanan kita yang makin panjang, iaitu sampai satu masa kita akan masuk ke perjalanan ini. Maka kata kita tak akan dapat lari daripada perjalanan melalui alam barzah, kemudian di alam akhirat, di padang mahsyar, kemudian kita akan ada nak menerima amalan tangan kanan ke tangan kiri. Duk di mahsyar tu dia punya cempera naganya, kita pun tak tahu lagu mana. Kita baca lah tapi kita tak rasa lagi. Jadi perjalanan ini tuan-tuan, dia tak boleh main kata tak apa. Kita akan buat apa tuan-tuan? Persiapan. Maka untuk nak buat persiapan ni, jadi membaca surah Al-Mulk ini tuan-tuan adalah salah satu daripada persiapan kita untuk duduk di alam yang satu lagi ni. Tu nak cerita yang tu dulu. Jadi tuan-tuan, kita ambil sirah di sebalik surah Al-Mulk ini dari segi tahun kenabian dan umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ni tuan-tuan, surah ini tadi saya kata dia duduk di fasa kekerasan, fasa kena boikot, iaitu antara tahun ke-10 selepas tahun ke-10 kenabian. Atau itu umur baginda Nabi sekitar 50 tahun. Yang mana surah Al-Mulk ini keluar diturunkan sebelum berhijrah ke Madinah. Jadi dia tengok dia keluar, dia selepas surah As-Sur, maka turunlah surah Al-Mulk. Tuan-tuan kena bayang,
Waktu itu cerita dia tuan-tuan kena ingat tentang kekerasan fizikal dan boikot. Sebab ini sangat penting untuk kita nak bantu, kita nak faham. Oh, patutlah dalam surah Al-Mulk ni ada ayat lagu ni. Patutlah ada surah Al-Mulk ni ada tiba-tiba ada ayat kata hang cakap perlahan ke, hang cakap kuat ke, innahu alimun bizati sudur. Allah tahu apa ada dalam hati hang. Pasal apa ayat tu keluar? Inilah cerita dia. Ada punya jalan cerita dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk ini juga, sebelum saya sambung lagi, habislah 10 minit. Jom saya nak kempen tuan-tuan 562. Saya yakin dan percaya ramai pada tuan-tuan yang dah pun baca. Ya. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, kalau dapat kita sama-sama kita ajak lagi orang lain baca. Kita baca, kita tambah lagi faham kita. Sebabnya surah ini tuan-tuan juga dikenali sebagai Al-Mani'ah, yakni yang menghalang daripada azab kubur. Surah ni tuan-tuan saya letak 2.33 ni sebagai satu nombor penting. Apa 2.33? 2.33 ni muka apa dia tuan-tuan? Hanya jumlah muka surat surah Al-Mulk. Kita buka halaman 562, dia ada 15 baris penuh. 563 baris penuh. Masuk halaman 564, dia ada 5 baris je daripada 15 baris. Maknanya hanya 1/3. Jadi 2.33 muka surat sahaja. Tapi surah ini tuan-tuan berdasarkan hadis dikenali sebagai Al-Mani'ah, yakni yang menghalang daripada azab kubur. 7 minit ini tuan-tuan merujuk kepada jumlah masa yang kita baca. Tak lama mana tuan-tuan 7 minit. Ini pun dia nak habaq lah. Saya pernah lah, bukanlah kena kecam. Ada seorang lah hajah ni di masjid di PJ. Saya dah nak masuk kereta dah dekat nak masuk kereta dah, tiba hajah ni kata, Assalamualaikum cikgu. Saya kata, Waalaikumsalam hajah, awaknya? Tadi cikgu murung, cikgu kata 7 minit baca surah Al-Mulk. Saya kata, saya murung apa? Saya kata, makcik baca dah ada 5 minit. Saya kata, biar betul 5 minit. Tuan-tuan, saya balik, saya cuba cek. Betul tuan-tuan, boleh baca 5 minit. Surah yang kita baca 5 minit ni adalah satu surah juga yang dikenali sebagai Al-Munjiyah, yakni yang menyelamatkan daripada azab kubur lagi. 7 minit ni kira kecil tuan-tuan. Sebab apa saya kata kecil? Sebab dia hanyalah 0.5% daripada nyawa, daripada masa yang Allah bagi kat kita setiap hari. Satu hari 24 jam, kita kali 60 minit, dia ada 1440 minit. 1440 minit tu kita ambil 1%, dia ada 14 minit. Kita pecah 2 jadi 7 minit. Jadi 7 minit ni kecil sangatlah. Maka kata kalau orang bagi kita RM100 setiap hari, maka RM100 tu orang yang bagi tu pesan kat kita. Kata, haji, saya tiap-tiap pagi subuh saya akan bagi kat haji RM100. Kerja haji senang je. Haji sampai dekat tabung masjid ke tabung surau, haji tolong buh 5 kupang. Hak tu dah 0.5%. Kita buat tak tuan-tuan? Kita buat sebab kecil sangat. 0.5%, tak sampai 1% pun. Begitulah tuan-tuan. Surah Al-Mulk ini hanya akan ambil masa kita baca 0.5% daripada keseluruhan kehidupan kita seharian. Tetapi dia punya nama dia tuan-tuan. Surah yang duk baca 0.5% ni juga dikenali sebagai Al-Mujadilah, yakni yang membela pembacanya hingga ke syurga. Dan kita baca hadis tu tuan-tuan. Dan surah ini juga dikenali sebagai Al-Waqiyah, yakni yang melindungi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, dari segi fadilat surah Al-Mulk, fadilat ni biasa kita ni duk lah nama pun kita ni manusia tuan-tuan. Dengan umur yang makin lama makin pendek ni, kita nak tahu lah juga yang kita baca ni nak boleh apa. Walaupun sepatutnya kita buat ni semua ni kena lillahi ta'ala, tapi nama bermanusia kita nak bagi naik semangat kita ambil tahulah apa fadilat membaca surah Al-Mulk. Kita semua sedia maklum tentang, selalu tuan-tuan baca, dia adalah tentang syafaat. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna suratan minal Quran salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta ghufiralah wahiyya suratun tabarakallazi biyadihil mulk. Maksudnya, sesungguhnya terdapat sebuah surah dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya hatta ghufiralah, hingga dia diampuni. Tak ada jual di Shopee tuan-tuan keampunan ni. Dan surah tersebut adalah tabarakallazi biyadihil mulk,
Tuan-tuan, disebabkan tadi saya kata saya pun berkongsi dengan tuan-tuan malam ni, jadi saya letak siap-siap tuan-tuan dia punya rujukan hadis supaya tuan-tuan pun clear, saya pun senang hati. Saat lagi tuan-tuan tanya saya, cikgu ambil mana? Wah, saya pun cepura naga jugalah. Jadi nak penyelamat diri sendiri, saya pun siap-siap. Tuan-tuan cek, kalau kata salah, tuan-tuan habaq. Setakat ni saya dah bawa ni banyak tempat lah. Kita tak apa ustaz ni seria tuan-tuan, tak kena. Jadi tuan-tuan, syurga pula. Tuan-tuan, pembawa ke syurga. Ini status hadis ini hasan tuan-tuan. Setakat kita tengok dalam satu hadis lagi daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Tabarakallazi biyadihil mulk. Yang bermaksud terdapat sebuah surah dalam Al-Quran yang memperjuangkan pembacanya, khasamat an sahibiha hatta sampailah adkhalathul jannah, memasukkan pembacanya ke syurga. Tuan-tuan, hadis ini adalah hadis riwayat At-Tabrani, yang nilai lain tu ni tuan-tuan boleh cek lah, nombor 3796. Dan tuan-tuan, penyelamat daripada neraka. Tuan-tuan, tak kena daripada azab kubur. Dan juga surah ini tuan-tuan, ada satu bahawa Nabi SAW bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Yang bermaksud, ia, yakni surah Al-Mulk ini adalah penghalang, ia penyelamat yang menyelamatkannya daripada seksa kubur. Tuan-tuan, maknanya tuan-tuan, mudah katalah, kita boleh kata macam ni, nombor saya letak dah. Pertama, surah ni kalau ada segi syafaat, dia jadi macam satu bentuk insurans. Umpamalah satu insurans, di mana kita baca, kita invest 0.5% daripada masa kita. Surah ni kata hatta ghufirallah, dia akan beri syafaat hatta ghufirallah, hingga orang tu diampuni. Kedua, surah ni jadi macam lawyer tuan-tuan, khasamat an sahibiha, akan mempertahankan, memperjuangkan pembacanya hatta adkhalathul jannah, hingga masuk syurga. Dan tak kena seksa kubur. Tapi kena semayang lah, tak boleh lah baca Al-Mulk ambil 7 minit tu kat lain kita tak buat, jenuh lah kita. Dan tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut pada awal sesi perkongsian tadi, bahawa kata Jabir, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakallazi biyadihil mulk. Ianya adalah satu sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi, kata Jabir, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur, takkan lena, kecuali setelah membaca alif lam mim tanzil, yakni surah Sajdah lah, dan tabarakallazi biyadihil mulk, yakni surah Al-Mulk. Tuan-tuan, fadilat ni pada saya besarlah kan, sebab benda ni kita tak boleh nak beli. Kalau ada jual di Lazada, lama kita beli. Yang ni kita invest 0.5%, sangat kecil aja. Kiranya sat lah 7 minit kita duk ulang baca, insya-Allah lah kita harap bahawa kita akan dapatlah fadilat-fadilat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak habaq juga tuan-tuan tentang CINTA 562. Saya kalau suara sedap, saya nyanyi untuk ekspedisi dah tuan-tuan. CINTA, GIA ke apa benda ke. Kenapa saya sebut CINTA ni tuan-tuan? Sebab setakat yang kita baca, setiap surah daripada Al-Quran ni tuan-tuan, setiap surah dia ada elemen CINTA. Apa tu CINTA? Bukan cinta yang markah ni, bukan dia. CINTA, C ni merujuk kepada cerita. Semua surah dia ada ceritanya. Biasa dia ada cerita. Salah satu ada cerita. Antara 5 ni ada elemen. Mungkin surah tu ada 1 elemen, ada 5 elemen. Tapi antaranya adalah cerita. Ada kisah. Contoh dalam surah Al-Mulk ini ada kisah. Dia ada kisah umat-umat yang terdahulu. Allah tekan. Allah kata amintum. Dalam ayat 16. Ayat 17 Allah kata amintum. Hampa boleh berasa tenang ke? Berasa selamat ke? Sedangkan hampa tahu bahawa Allah SWT dia boleh buat apa? Dia boleh bagi angin yang berbatu. Dia boleh menterbalikkan bumi. Ini semua ada dalam surah Al-Mulk ayat 16, 17, 18. Ini cerita ancaman. Jadi cerita umat yang terdahulu. Kedua, dia ada impak. Dia ada orang kata ganjaran dia. Ada jazak lah, sama ada ganjaran baik ataupun ganjaran yang buruk. Dalam surah Al-Mulk pun ada elemen ni. Di mana untuk orang yang baik diberikan apa?
Siapa yang yakhshawna rabbahum bil ghaibi, yang takut kepada Allah SWT bil ghaibi, dalam keadaan dia tak nampak Allah, orang ada pun dia takut, tak ada orang pun dia takut. Jadi dia kata aku takut kepada Allah. Orang tu dapat apa? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Itu impak baik. Impak buruk pun ada. Diceritakan juga tentang penghuni neraka pada ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya kita ceritalah cerita orang penghuni neraka kena campak. Neraka tu adalah wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Penghuni neraka ni kena perli dengan penjaga neraka. Alam yaktikum nazir, tak ada ke orang dulu bagi peringatan ke hang yang pergi duduk dalam neraka ni buat apa? Itulah lebih kurang kena perli. Jadi dia ada impak. Dan ceritanya juga tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain lah. So dalam konteks cerita hari ni, dia ada cerita tentang Nabi. Contohnya golongan kafir musyrikin Mekah ni, dia ada saja perli Nabi. Dia tanya, kalau hang orang yang betul, bila hari kiamat? Ada kan dalam ayat 24 ke 25 macam tu lah. Tu Nabi kata Allah je yang tahu. Kemudian cerita tentang Tuhan. Yang ni tentang Allah SWT selaku Al-Mulku. Ada pelbagai sifat Allah SWT diketengahkan dalam surah Al-Mulk. Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Latif, Al-Khabir. Banyaklah tuan-tuan. Dan satu lagi adalah tentang alam. Surah Al-Mulk ni cerita tentang alam memang banyak. Contohnya cerita tentang langit. Ada surah Allah kata dia cipta langit. Surah Al-Mulk Allah kata dia cipta 7 lapis langit. Sab'a samawatin tibaqa. Hak berlapis-lapis. Dan jadi CINTA ni tuan-tuan, kalau kita tengok jadi dalam surah Al-Mulk dia ada cerita benda ni. Ada cerita akidahnya, syariahnya, akhlak, akhirat dan sejarah. Yang mana kesemua benda ni kita harap sama-sama kita ambil apakah aspirasi dari surah ini. Tuan-tuan, umumnya tuan-tuan laju sangat ke? Saya tengok tuan-tuan duduk muka tu, saya seriau tuan-tuan. Kata faham ke tak depa ni aku berapa ni. Tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk ini tuan-tuan, dia menunjukkan dua kumpulan, dua grup. Pertama, ada grup yang mendapat keampunan, hak tadilah maghfiratun. Kemudian ada grup dapat cercaan dan sindiran. Tadi tu yang kena dengan penjaga neraka. Penjaga neraka tanya, alam yaktikum nazir. Kemudian ada kumpulan yang dapat pahala yang besar. Pahala yang besar ni kata ulama merujuk kepada syurga. Pahala yang besar ni dikatakan sebagai pahala yang melampaui batas. Bukan pahala, ganjaran yang melampaui batas. Maksudnya siapa yang takut kepada Allah bil ghaibi ni, Allah akan bagi dia ajrun kabir. Dia bukan ajrun saja, bukan ganjaran biasa. Hak ni hak besar punya, nala punya besar. Nala punya besar syurgalah. Paling utama sekali. Dan kumpulan lagi yang dicampak ke dalam neraka. Penghuni neraka tak ada dia bagi kapet merah tuan-tuan. Disebut faujun. Bukan faujun. Faujun khazanatuha. Kemudian dicampakkan, daripada dikumpul dan dicampakkan ke bawah. Ada dalam ayat 7 tak silap saya. Kemudian ada kumpulan yang berjalan tegap dan lurus, ada kumpulan yang ditipu daya, ada kumpulan yang takut kepada Allah, dan ada kumpulan yang keras hati, sombong, jauh daripada kebenaran. Ballaju fi utuwi wa nufur. Jadi tuan-tuan, seriau dah masa okey pendek. Dari segi storyboard, tak masuk 15 tanda ni. Tuan-tuan, saya nak ambil jalanlah langkah untuk nak berkongsi dengan tuan-tuan untuk menerangkan surah Al-Mulk ini seumpama satu jalan cerita untuk menambahkan pemahaman saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan, surah Al-Mulk ini kita boleh bagi pada 6 episod lah kita kata. Episod pertama ada dalam ayat 1 hingga 5. Ayat 1 ni ayat tema, tu jelas. Dan ayat 2, 3, 4, 5 ni cerita tentang Allah SWT, kerajaannya, yakni Al-Mulku, cerita langit dan cerita bintang. Dan bila kita baca terjemahan tuan-tuan, ataupun kita baca tafsir, kita ni kalau boleh lah tuan-tuan, bila sampai ayat 6 hingga 11, kalau boleh kita baca dia punya terjemahan, kita akan berasa macam lagu ni kan neraka. Neraka dikatakan sebagai wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali, tak ada hak uduh lagi. Sebab ayat 6 hingga 11 ni adalah azab untuk orang yang ingkar. Sampai orang ingkar tu mengaku salah, tapi dah terlambat lah. Jadi ni ada cerita 6 hingga 11.
Dan masuk ayat 12. Ayat 12 ni kita boleh kata satu, rasalah boleh beranggap macam satu-satunya kabar gembira yang tak berbentuk ancaman adalah ayat 12 ni. Dia macam satu hadiah lah. Sebab yang lain tu bagi ancaman, tuan-tuan. Allah kata kalau aku tahan rezeki ni lagu mana, ada dalam surah Al-Mulk. Allah kata kalau aku tahan ayak ni hampa nak buat lagu mana, ada dalam surah Al-Mulk. Allah suruh kita tengok langit tu cari mana hak salah, lama-lama hang penat, pun ancaman juga. Tapi ayat 12 ni dia bagi kita nak berasa seronok sikit lah. Sebab dia kata siapa yang takut kepada aku bil ghaibi, maka aku akan bagi ke hampa keampunan, dan aku akan bagi ke hampa ganjaran yang besar. Itulah. Jadi ayat 12 hingga 15 ni dan menerangkan tentang ciri-ciri mukminin. Antaranya Allah kata innahu latifun khabir. Tu ayat yang ayat ke-14. Ayat 13 Allah kata dia tahu. Innahu alimun bizati sudur. Apa dalam hati manusia semua Allah tahu. Tu seria tu. Jadi bila masuk ayat separuh surah Al-Mulk, jadi kalau kita baca yang kadang-kadang di masjid surau ni kan dia ada buat terbalik sebelah-sebelah kan. Hak muka surat pertama tu dia ambil 15, sebelah 15. Jadi bila dia selak sebelah tu, contohlah kalau baca dalam mushaf Quran ni dia lain lah. Masuk ayat 16 tuan-tuan dia cerita tentang ancaman kemusnahan. 16, 17, 18 tadi saya katakan. Kemudian ayat 19 cerita tentang burung. Masuk ayat 20 hingga 27 tentang peringatan atas kekuasaannya. Ada cerita kiamat dekat sini. Kemudian ada cerita kumpulan yang lari jauh daripada kebenaran. Kalau orang kampung saya kata kira geng-geng jemuan lah, geng teruk lah. Kemudian dalam ayat 28 ke 30 tentang impian orang kafir Mekah. Ada ayat 28 hingga 30. Jadi tuan-tuan, dan ada 4 minit lagi, azan 8.30 Ustaz. Kita nak tengok tuan-tuan, apakah 15 tanda kekuasaan Allah SWT di dalam surah Al-Mulk. Maknanya bila tuan-tuan baca, sambil baca tu orang kata dapat nak pinpoint. Baru kita baca tu seronok sikit lah. Dia macam kita tengok cerita Tamil tuan-tuan. Tengok cerita Tamil seronok. Dia punya lawan tu, hero tu kira kalah Avengers. Tapi kalau kita tengok cerita Tamil, subtitle tak ada, dia kurang sikit. Kita tak faham. Tapi kalau kita ada subtitle, jelaslah sikit walaupun berbahasa Tamil. Maka sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran, kalau kita faham dalam konteks ni surah Al-Mulk lah 30 ayat, kita baca pelan-pelan, baca lepas kita baca tercari sebelum Lena cari terjemahan Ustaz ke apa ke, lama-lama kita dapat juga di mana dia menonjolkan 15 tanda kekuasaan Allah SWT. Pertama adalah memati dan menghidupkan. Ada dalam ayat yang kedua. Memati yang menghidupkan ni dikatakan sebagai untuk apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah nak uji semua orang siapa yang amalannya yang paling bagus, yang paling berkualiti. Jadi kata Fudail bin Iyad ada syarat. Yang dikatakan ahsanu amala ni dia bukan buat banyak ya. Dia bukan kira banyak, dia kira ada 2 syarat. Pertama adalah amalan tu betul, tepat. Kedua, amalan tu ikhlas. Hak tepat tu mungkin mudah, hak ikhlas ni payah sikit lah. Kemudian 7 lapis langit ada dalam ayat 3 dan 4. Kemudian cerita bintang. Allah cerita bintang ni tuan-tuan, dia kata dia hiaskan langit dunia ni dengan bintang. Dan bintang tu ada fungsi lain. Untuk apa? Untuk merejam syaitan. Ada dalam ayat 5. Kemudian tadilah saya kata masuk ayat 6 hingga 11 adalah cerita tentang neraka, dan masuk ayat 12 ada cerita tentang syurga. Tuan-tuan, umumnya tuan-tuan, untuk nak kata kita boleh tengoklah kata memati dan menghidup. Saya letak contoh. Tuan-tuan, hari ni, bukan hari ni lah, dalam beberapa bulan lepas kot saya screenshot ni, jumlah penduduk dunia adalah sekitar 7.9 bilion. Dikatakan tahun 2022 ni tuan-tuan, kalau ikut kepada Worldometers, yang duk dia kata satu hari manusia ni lahir lebih kurang duk ada 280,000, yang meninggal average lah duk ada lebih kurang 120,000. Jadi campur tolak tahun 2023 insya-Allah rakyat manusia di seluruh dunia duk ada 8 bilion. Saya ingat dia cecah 7 bilion dulu, rasanya 2011 tak silap saya lah. Tak, saya bukan nak cerita apa, nak cerita tentang memati dan menghidup ini kerja siapa? Kerja Allah.
Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak test siapa yang buat amalan yang paling bagus. Tuan-tuan, selain daripada tu tuan-tuan, tadi saya cerita juga, saya kata Al-Quran ni bila masuk ayat 6 hingga 11, terutama ayat 6 lah. Tuan-tuan baca ayat 6 ni, wa bi'sal masir. Kata neraka ni adalah seburuk-buruk tempat nak balik. Kita akan balik tuan-tuan. Iyalah, memanglah kita duduk section 20 lah ni. Tuan-tuan duduk section 20, lama-lama kita balik juga. Sebab ni kita duduk sementara lah. Mungkin ada orang timing dia duduk ada lagi 50 tahun, ada orang 40, ada orang 30, minta panjang-panjang lah kan, tak mau pendek-pendek seriau. Jadi tuan-tuan, wabi'sal masir ni bermaksud seburuk-buruk tempat kembali. Jadi saya selalu lah bila masuk cerita ayat ni, saya akan ulas, saya kata apa tempat paling buruk yang manusia boleh bayang. Ada orang kata penjara, ada orang kata tempat buang sampah hak kotor, ada orang kata tempat busuk. Saya bagi tuan-tuan contoh. Ada beberapa tempat yang teruk lah. Ini dikatakan sebagai antara tempat paling teruk dalam dunia, iaitu di Tasik, Karachi, di Ololosun di Nigeria, dan di Logeng di Shanghai, China. Tuan-tuan, tempat ni semua tempat pelupusan sampah, ada yang beracun pun. Tapi ada tempat ni diurus dengan baik pun ada. Yang saya nak cerita adalah, kalau kita selagi kita mampu membayangkan benda yang huduh, buruk, busuk, kotor di dunia, maka dia bukan lagi wabi'sal masir. Dia belum lagi mencapai kriteria seburuk-buruk tempat kembali. Sebab neraka confirm teruk. Confirm teruk yang nala punya teruk lah. Tak tahu nak kata apa dan selain benda nala ni. Tuan-tuan, jadi dalam ayat 6 hingga 11 cerita tentang neraka juga. Jadi biasanya saya akan cerita yang ni lah. Hari ni tak masuk ayat, tapi saya nak tunjuk je. Biasa saya akan terang cerita tentang menu geng neraka. Geng neraka minum ayak nanah, duk zakum, dan juga tentang kena minum ayak hangat. Tuan-tuan masuk azan tu? Belum lagi? Seminit lagi. Okey. Jadi tuan-tuan, kita ada pilihan tuan-tuan, iaitu sama ada pilihan kita adalah menjadikan dunia ni, kita duk biar dunia. Saya tuan-tuan, kalau kita buat loy ni, orang Kedah kata buat lebih kurang lah. Loy pula. Dunia ni dia akan renggut kita pergi neraka tuan-tuan. Kita seriau. Dan kita nak dunia ni pelan-pelan, sikit-sikit, lama-lama dunia ini membantu kita. Dunia ni jadikan kita tempat kita yang kata nak menanam benih lah, supaya kita dapat menyemai, dapat menuai hasilnya ke syurga di akhirat kelak. Saya rasa masuk dah kot, no? Jadi tuan-tuan, dalam masa yang ada ni tuan-tuan, lepas azan nanti insya-Allah lah kita akan sambung balik. Bagi ruang pada laluan azan isyak.
Tuan-tuan, insyaAllah kita sambung sekitar 15 minit ke kalau boleh. Tuan-tuan, jadi saya nak sambung kepada apakah tanda kekuasaan Allah SWT yang ditunjukkan dalam surah Al-Mulk ini. Tadi kita dah sembang 5. Yang keenam, tuan-tuan, adalah berkaitan dengan ilmu Allah yang sangat-sangat luas. Dalam ayat yang ke-14 Allah kata wa huwal latiful khabir. Jadi Allah SWT dia kata dia ni maha halus, maha pentadbiran dia, lagi maha mendalam pengetahuan dia. Kemudian ada lagi Allah sebut dalam ayat yang ke-19, ayat tentang burung ni, di hujungnya innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maknanya segala maknanya Allah tahu. Kemudian tuan-tuan, bumi ni dipermudahkan. Ni ada dalam ayat ni, orang yang suka berjalan ni dia pakai ayat ni lah. Dia kata Allah SWT memang galak, suruh jalan ke penghujung pelusuk bumi ni, wakulu min rizki, dan makanlah rezeki daripadanya. Adakah hujung tu maksudnya katakan bukan rezeki tapi rizki. Kemudian kemudian bumi ni juga boleh menjadi tempat malapetaka. Allah satu ancaman, walaupun ayat yang ke-16, 17, 18 tu tidak menjurus sebenarnya kepada mana-mana cerita sama ada kaum Nabi Lut ke kaum dulu, ataupun dia boleh jadi cerita untuk orang zaman lah ni. Bahawa Allah kata aku boleh buat bumi ni diterbalikkan, aku boleh buat angin yang berbatu. Kita tengok tuan-tuan, tu segala makna taufan, tsunami, apa gempa bumi, apa semua duk berlaku. Yang ni semua adalah kuasa Al-Mulku, yakni kuasa pemerintah dan kerajaan di dunia dan akhirat, iaitu Allah SWT. Kemudian kita tengok tanda seterusnya adalah tentang burung. Burung ni kita tengok benda kecil, tapi Allah rakamkan dalam surah Al-Mulk bahawa mampu tak manusia ni, hanya Allah saja yang mampu ni nak mengembangkan sayap dan menutup sayap burung tu. Bukan benda kecil. Kemudian yang ke-10 adalah tentang rezeki. Allah kata kalau aku tahan amman hazal lazi yarzuqukum in amsaka rizqah, atau siapa yang dapat bagi rezeki kat kamu jika Allah menahan rezekinya. Maknanya Allah kata usaha manusia boleh usaha, tapi rezeki dia pegang. Dia nak abang yang tu, nak tekan dekat kita. Dan tanda yang ke-11 adalah tentang deria, di mana Allah kata manusia ni tuan-tuan dikatakan sebagai orang yang kurang bersyukur. Dengan adanya sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun, sikit yang bersyukur. Kemudian tuan-tuan, daripada itu kita tengoklah antara ayat 16-20 ni, selalu saya masuk ayat ni, selalu saya akan cerita bahawa ayat 16, 17 dan 18 lah terutamanya menceritakan tentang ancaman dan peringatan. Untuk siapa? Untuk kita lah. Sebab Allah kata aku boleh buat kalau aku nak buat. Begitu. Jadi hampa patut kalau dia kata hampa ni manusia ni berasa selesa, berasa tenang, berasa tak apa, relax lah, man-man lah, yoya dulu. Sedangkan Allah kata aku boleh buat kalau aku nak buat. Nak bagi bumi jadi lagu ni, nak jadi angin jadi dengan berbatu segala bagai.
Dan tuan-tuan, dalam ayat ni juga Allah kata, dah kita pergi berjalan, dah pergi makan rezeki yang Allah bagi daripada rezeki kurniaannya. Ayat yang ke-15 ni duk kata tentang wa ilaihin nusyur, lama kamu akan dibangkitkan juga, kepadanya lah kamu akan dibangkitkan, kau tak boleh nak lari dah. Begitulah. Jadi tuan-tuan, 12 tanda yang ke-12, laju sikit tuan-tuan, di mana tentang keupayaan Allah SWT yang berkuasa untuk menyelerakkan manusia dan menghimpunkan manusia balik. Manusia tu dia ramai tuan-tuan, 7.9 bilion, merata manusia duduk. Alaska pun sikit-sikit pun ada orang duduk. Canada tu namanya negara tu macam besar, tapi ada sikit je penduduk. Ada negara yang sangat padat, ada negara contohnya Australia, saya ingat kat mana saya baca, 1 kilometer tu ada 3 orang je dia punya kepadatan penduduk dia. Penduduk dia sebab dia ada kawasan-kawasan yang ramai kan. Jadi tuan-tuan, Allah kata manusia duduklah merata. Allah boleh qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Nanti mai kata kita semua ni balik juga ke mana tu, ke tempat tadi tu yang kita nak kena bersedia tu, yang kata nak kena buat persiapan tu, nak kata berlaku di mahsyar lagu mana. Kita duk dengar ustaz-ustaz duk baca kata matahari lagu tu lagu ni, tu semua nak kena preparation tu nak kena bila masa tu nak baru nak order payung tak boleh dah lah ni. Begitulah. Kemudian tentang kiamat ada dialog. Dalam surah Al-Mulk ni dia ada 2 kali saya dialog. Pertama, dialog antara penjaga neraka dengan penghuni neraka yang perli tadi. Kemudian ada dialog antara kumpulan yang perli, musyrikin Mekah yang perli baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bila hari apa dia kiamat. Dan kemudian ayat yang ke-14 tentang membinasakan ni di mana dalam ayat yang ke-28. Ayat 28 ni ada elemen kepimpinan sikitlah. Selain daripada tu, dan yang terakhir adalah tentang air tuan-tuan, air, water. Duk ayak sangat duk darjah 20 ni. C14 tuan-tuan, tapi dia kadang-kadang dia terlepas juga. Jadi tuan-tuan, tentang ayak lah contohnya, apa pengalaman tuan-tuan waktu tak ada ayak? Nak kata, sebab dalam surah Al-Mulk ni dia tamat kata tentang cerita ayak. Mana cerita ayak ni bukan benda kecil. Manusia tak boleh buat ayak tuan-tuan, tak boleh. Kita boleh proses ayak. Orang rumah kita buat ayak kopi tu, dia lah nama dia buat ayak, tapi ayak tu bukan dia buat. Dia proses ayak tu. Jadi kita ada pengalaman. Orang Selangor ni memang champion lah kita buat tak ada ayak pengalaman ni. Dan tuan-tuan, ada juga tempat yang kena kemarau. Contoh saya lalu bagi contoh ni berlaku bulan 7 di Itali, kemarau paling teruk. Tapi dalam masa yang sama Allah SWT nak kata, aku boleh tahan ayak tu ataupun Allah boleh bagi. Di mana dalam pada Itali kemarau yang teruk pada bulan 7, waktu yang sama tuan-tuan di Australia duk banjir pula. Maknanya betul lah, ini adalah kuasa al-mulku, kuasa pemerintahan, pemegang kerajaan di dunia dan di akhirat. Allah saja yang boleh buat. Maka bertitik tolak daripada tu tuan-tuan, kita boleh pilih. Kita nak jadi orang yang hak lara ke? Kalau kita pernah jadi geng lara tu tak apalah, tu cerita-cerita lama kita, zaman-zaman kita duk, orang kata zaman Pak Maun lah, senang kata kan. Ataupun kita nak usaha lah ni untuk mencari pahala, sementara masa masih ada. Berapa lama masa ada tu kita tak tahu. Ada orang mungkin masa tinggal lagi 5 tahun, ada orang mungkin tinggal 5 hari. Tak mau 5 hari, takut tuan-tuan. Saya pun nak balik lagi ni. Dan dosa sama ada. Jadi kita sendiri nak kena tanya diri kita, bagaimana kita gunakan nikmat deria pemberian Allah SWT, berapa persen agaknya ini kita nilai. Tak payah duk tanya orang, rasa aku bagus, takkan duduk tanya lah. Tanya duduk seorang-seorang, tanya sendiri, kita ni duk buat terang mana. Saya ni sembang kemas tuan-tuan, tu kata nak buat sharing ni tu. Tuan-tuan, jadi titik tolak juga benda tu, duk titik tolak tak habis-habis gini. Saya nak bagi tuan-tuan satu analogi, 2 analogi. Ini analogi pertama sebelum saya habiskan insya-Allah. Tuan-tuan, teknologi kamera, tentang perkembangan teknologi kamera. Tuan-tuan pernah tengok kamera ni kan? Ini cerita kamera tahun berapa? 80-an, 90-an, awal tahun 2000. Di mana pada waktu tu tuan-tuan, kita ni kira kenangan yang retro lah, klasik. Zaman tu kita nak kena beli Kodak,
Kodak tu ada yang 36 kan, ada yang 24, ada hak 12. Time tak ada duit kita beli yang 24 lah, yang 12. Kalau yang time raya contohnya nak ambil gambar banyak, kita beli hak yang 36. Saya ingat dalam RM8 lah kot, dalam tahun 90-an dalam RM8. Yang saya nak sampaikan adalah pada waktu itu debaran menunggu hasil gambar yang ditangkap tu ada pada kita semua. Kita bila nak ambil gambar, kita kumpul betul-betul. Dia tak macam lah ni. Lah ni kita ambil gambar, ada heran kata? Tak heran. Tertangkap gambar tak jadi, tak apa aku delete tu. Tak kena delete, tak gaduh delete. 1 tera dia punya handphone. Dia punya apa, dia punya disk dia punya hard disk dia boleh simpan 1 tera. Tak ada nak heran gambar ada 1,000 dalam phone pun. Tapi zaman tu tak. Zaman tu kita akan ambil gambar pulun. Orang Kedah kata pedor. Pedor maksudnya betul, hati-hati lah. Masuk tu. Ini rogi ni sekali tangkap ni bukannya RM1 2. Beli RM8. RM8 zaman tu tuan-tuan, bukan macam RM8 lah ni. RM8 zaman tu nasi. Saya ingat tahun 90-an nasi nasi goreng pun baru dah ada RM1.5, lebih pun RM1.8. Ada lagi ujung dalam tahun zaman mengaji UIA pun ada pakcik tu makan ayam sayur dengan ni dok ada RM2 2 kupang, pusing dia ambil bekas tu, dia buat pusing RM2 2 kupang. Memang dia letak dah banyak tu. Yang saya nak cerita maknanya nilai RM8 masa tu mahal, dan kita akan pulun berhati-hati masa ambil gambar. Maka daripada situ tuan-tuan, waktu tu kita ada pelbagai pilihan kodak lah. Bila kita ambil gambar, kita khabar okey, senyum semua. Lah ni kalau tak jadi tak apa, sebab boleh ambil lagi. Itu tak kira telefon nak kemas-kemas, sekali tekan berat 20 boleh ambil kan, tak ada kan. Dia siap boleh pilih pula gambar mana hak paling cun sekali. Nak buat filter, maknanya haji yang umur dalam 65 boleh nampak macam 45, 35. Kalau buh dalam URTV dulu kira laku lagi lah. Tapi zaman tu tuan-tuan, zaman tu ada gambar yang jadi, ada yang tak jadi. Sebab kita tak nampak. Betul tak? Kita kena pergi cuci gambar dulu, kena 5 kupang 1 keping kali 36, kemudian dia bagi kita ni, baru kita boleh tahu gambar tu jadi ke tak. Analogi saya tuan-tuan, begitulah juga amalan kita. Kita dah hati-hati dah buat amalan ni. Kita semayang, kita puasa, kita baca surah Al-Mulk, apa segala mereka kita buat ni, kita berasa macam rasa syurga dah ni. Dia main kadang-kadang gitu tuan-tuan. Sedangkan amalan kita ni ada yang diterima penuh dan mungkin ada yang tembus. Yang tu kita takut. Kita rasa macam orang dulu ambil gambar pulun. Kita amal pun okey, langkah masuk masjid tu cantik dah lah. Kaki kanan, betul semayang pun semua. Elok keluar tu dah. Yang kata tuan-tuan, saya pun tuan-tuan, saya tak tahulah dalam kawasan seksyen ni berapa ramai. Kalau tuan-tuan rasa hon tu, tengok kokok kereta saya ni kadang-kadang je lah, kita kadang-kadang tu bak maki orang lah, kereta dia aku cukup maulah. Nak kata apa, sebab waktu tu kita tak berada di depan manusia lain. Waktu kita depan manusia dah rasa macam lain sikit lah. Ni saya duduk cakap depan tu, tuan-tuan haji kita kena begitu begini. Tapi takut tuan-tuan, ada yang jadi, ada yang tak. Dan oleh itu tuan-tuan, sama-samalah kita ambil, kita ubah, saya lah utama diri saya dan juga tuan-tuan semua, sama-sama kita, mana cerita kita hak dulu tu habislah. Kalau kita lahir tahun 50-an, 60-an ke 70-an ke tak kira lah, maka tuan-tuan, maknanya Allah SWT kira tutuplah aib kita selama ni. Alhamdulillah waktu ni maghrib ni tuan-tuan dipilih berada dalam surah An-Nur ni. Maka kita harap 2022 ni kita jumpa kat jadi lebih baik, sementara maksa kita masih ada. Ya Tuan Haji. Sila Tuan Haji. Seriau ni nak tanya ni. Dah tak apa ustaz ni. Sila Tuan Haji. Alhamdulillah Tuan Haji. Kadang-kadang kita baca baju. Jadi soalan saya adalah kadang-kadang bila kita baca baju itu, duit kita pun nak beli. Kadang-kadang tak tersebut. Tapi mungkin ada yang dah langgar tu. Jadi dari segi hukum dan untuk mendapatkan syafaat ayat sama. Macam mana lama dah tak kena soalan-soalan aku ni. Rasa nak peluh dah ni, tapi sebab aircon ada ya. Terima kasih Tuan Haji atas apa punya soalan tu. Tuan Haji, saya habaq betul Tuan Haji, saya tak apa-apa berani nak jawab. Cuma yang saya tahu, yang takat kita belajar, bahawa bila kita nak baca Al-Quran ni, kita kena cuba sehabis daya kita sebaik mungkin.
Dia betul lah kadang-kadang kita baca Quran ni tajuk kita lari, betul. Sebab bukan kita kurang ilmu. Maksudnya kalau kita berasa macam tu, kita kena belajar lagi. Tuan Haji, kalau saya baca sebelah Tuan Haji, saya pun tak tahu lagu mana. Cumanya yang saya nak rasa bahawa kita kena pulun. Dia tak boleh jadi satu alasan untuk kita tak baca. Dan juga dalam masa yang sama, bila kita baca, dalam waktu yang sama kita cari jalan untuk kita faham. Baru dah kata kasar, kita rasa macam mai dia punya, orang kata apa, semangat, dia punya zuk, dia punya aspirasi tu nak mai kita. Sebab kita faham. Begitulah Tuan Haji. Oh, kalau tanya wajib tak wajib, wajiblah Tuan Haji. Nak kena baca dengan betul lah. Sebab baru makna dia tu betul. Tapi maknanya mengikut kepada tahadar ilmu kita lah. Kalau kita rasa kita kurang, kita kena belajar lagi. Kalau nak kata Tuan Haji, saya kalau baca Quran ni, saya jauh lari daripada dua orang. Pertama daripada arwah mak mentua saya. Arwah mak mentua saya duduk 19 ya Tuan Haji. Baru meninggal tahun lepas Covid. Riau juga baca sebelah arwah lu, sebab dia memang duk mengajak orang baca Quran. Menantu ni pula jenis tajwid pun lari. Saya rasa soalan Tuan Haji ni macam orang kata nak memberikan satu input kat saya. Bagus Tuan Haji, iaitu saya rasa memang saya kena belajar tajwid lagi lah. Maknanya kita sama-sama lah. Maknanya kita kena cari jalan untuk supaya tajwid kita kena betul. Saya rasa memang dari segi hukumnya kita kena cari supaya kita buat bacaan kita betul. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita baca masih tak betul, tak boleh berhenti baca. Begitulah. Harap menjawab soalan tadi lah. Jadi tuan-tuan semua, insyaAllah saya ada satu je lagi analogi. Lepas ni kalau tak habis juga, tuan-tuan tarik saya pergi tang tu lah. Tuan-tuan, saya nak cerita tentang nilai wang di dunia. Kita ni duit 1000 dah tak ada lah. Betul tak? Seingat saya duit 500 pun tak ada dah. Dah tak ada. Dulu saya ingat duit 500 pernah tengok lah. Tu masa orang kenduri kahwin, zaman tak ada duit transfer, mereka bubuh dalam envelope. Kalau di Kedah bubuh dalam envelope, nak tunjuk hantaran berapa, duk ada 6,000. 6,000 tu kena ada, kena nampak sungguh. Contoh, saya nak cerita ni bukan cerita duit ni, saya nak cerita tentang nilai wang di dunia. Dan saya nak ambil contoh duit Zimbabwe. Mungkin tuan-tuan akan kata, cikgu pilih tajuk lain lah cikgu, apa cerita duit Zimbabwe. Tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan. Tahun 1980-an di Zimbabwe, nilai duit Zimbabwe tuan-tuan jauh kemas daripada duit kita. Buktinya tuan-tuan boleh cek di Zimbabwe pada tahun 1980-an, $1 Zimbabwe equal to $1 USD. Sama dia punya peg. Kita dululah sama dengan duit Singapura kan. So sama dengan Brunei juga, peg sama. Tapi hari ni tuan-tuan dia berbeza. Zaman tu $1 Zimbabwe yang kita duk pandang lekeh, apa cikgu cerita Zimbabwe, zaman tu dia power. Dan pada waktu tu tuan-tuan, mereka ni makmur sebenarnya dengan pertanian, gandumnya, tembakaunya. Maka dia kata growing lah awal tahun 80-an tu. Sebab tu duit dia tu, nilai duit tu bukan kata negara dia maju sangat tak, tapi nilai duit tu $1 USD, $1 USD sama dengan $1 Zimbabwe. Tetapi tuan-tuan, sampai satu masa zaman berubah, sampai satu zaman Zimbabwe ni dia pergi buat perangai, dia sampai terpaksa mencetak duit $100 trilion. Tuan-tuan, mata wang yang paling banyak kosong dalam dunia, mata wang Zimbabwe. Dan kalahlah rupiah jauh ni. Tuan-tuan bayang, takkanlah $100 trilion ni sama dengan $100 trilion USD. Mustahil. Sebab orang yang paling kaya dalam dunia, tuan-tuan boleh ceklah 10 orang paling kaya ke, tak ada siapa pun yang dah sampai $1 trilion USD. Duit dah tak ada. Semua cecah-cecah bilion je. Tak ada, sampai Elon Musk pun tak sampai lagi tuan-tuan. Tapi yang saya nak cerita adalah depa ni pada waktu tu dengan paling banyak kosong disebabkan oleh ada jual di Shopee tuan-tuan duit ni, sungguh boleh cek 100 trilion saja, dapat jual berapa puluh ke berapa ratus ya. Ada lain sempat duit ni keluar tahun 2009. Yang saya nak cerita, apa penyebabkan nilai duit dia tu jatuh? Disebabkan oleh hyperinflation, inflasi yang melampau, hak teruk sangat, macam-macam faktor sosial, ekonomi, politik. Saya dimaklumkan tuan-tuan, saya baca, saya tengok dalam satu channel YouTube ni, bahawa untuk bayar duit teksi pun mereka nak kena rempung duit tu banyak. Sebab 100
$175 trilion Zimbabwe sama dengan 5 USD je. Yang tadi tu satu-satu nilai duit dia sama, negara yang sama, penduduk yang sama, nilai duit dia daripada duk macam kemas sama USD mai turun. Tuan-tuan, analogi saya adalah kalau ini nilai duit di dunia, macam mana kalau nilai ibadah kita pula kena hyperinflation tapi dikira di akhirat. Zaman tu tak boleh nak balik tuan-tuan, tak boleh nak minta dah dengan Allah nak balik sah. Ni yang saya nak kata, saya takutlah nak cerita, nak share tuan-tuan. Kita berasa kita ni orang kata ahli surau, ahli macam ni bagus. Tapi tuan-tuan, kalau kita berasa syurga dah aku ni, hak tu potong. Hak tu potong. Maknanya kita kena orang kata sedia juga. Sebabnya kita takut kita punya apa? Kita bawa amal tu bagus dah. Rasa macam tarik banyak dah. Contoh, tiba-tiba dia duduk bocor, mengata orang, kena tuan-tuan. Mengata orang ni bukan benda kecil. Kalau tidak takkan ada satu surah yang mencemuh pada orang yang duduk mengata orang. Ini nasihat diri sendirilah. Kadang-kadang mulut duduk capui juga. Tapi maknanya kita takut, kita bawa banyak, tahu-tahu tembus pun teruk juga. Begitulah. Jadi tuan-tuan, akhir kata bersamalah kita tuan-tuan. Sebelum perjalanan kita sampai ke dalam liang lahat ini, saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, bersamalah kita menggunakan masa kita. So dalam konteks hari ini tuan-tuan, bersamalah kita teruslah, kita ajak lagi orang, kokok orang tu baca, kita pun dapat saham sama untuk membaca surah Al-Mulk. Tuan-tuan, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam sesi perkongsian ni. Tak dan masuk satu ayat pun, tapi tak apalah tuan-tuan. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan dua terima kasih sekali lagi sampai saya di surau An-Nur ni. InsyaAllah panjang umur, mudah rezeki, kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan. Takbir.